Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan, saya dengan Iman akan kongsi cara untuk jawab karangan bahagian A. Karangan bahagian A ni kita kenali juga sebagai karangan respons terhad kerana dia punya patah perkataan tak sebanyak karangan bahagian B. Jadi hari ni kita akan tengok ciri-ciri penulisan untuk karangan bahagian A ni. Jumlah perkataan dia 150 hingga 200 patah perkataan. Tak banyak pun kalau nak dibandingkan dengan bahagian B. Kemudian untuk karangan bahagian A, apa yang lainnya yang kita akan hadapi tahun ni, kita akan dapat bahan rangsangan. Bahan rangsangan ni macam dia akan bagi macam maklumat-maklumat lah dalam pelbagai jenis bentuk yang untuk kita rujuk dalam membuat karangan kita. Kemudian bentuk soalan dia boleh jadi sama ada pendapat yang kita biasa jawab macam faedah semua tu kan, ataupun secara berformat iaitu surat kiriman, email atau resume. Dan bahagian ni dia bukan pilihan. Kita wajib jawab bahagian ni untuk mendapatkan markah. Dan komponen utama dalam menulis karangan bahagian A ataupun karangan respons terhad ni ialah memerlukan satu perenggan pendahuluan, 3 perenggan isi dengan 1 perenggan penutup. Untuk perenggan pendahuluan, secara amnya, perenggan pendahuluan ni dia antara 2 atau 3 ayat dan anggaran perkataan dia adalah sebanyak 25 patah perkataan. Kita tak perlu tulis banyak-banyak untuk perenggan pendahuluan sebab kita tak nak terlebih 200 perkataan nanti. Kita fokus tulis banyak-banyak dekat perenggan isi nanti. Jadi perenggan pendahuluan 25 patah perkataan plus minus cukup dah. Jadi kita akan mulakan ayat kita dengan ayat tema. Ayat tema ni adalah ayat yang kalau kita tengok modul biru, cikgu ada bagi macam-macam jenis pendahuluan. Sama ada jenis persoalan ke, pendapat tokoh ke, definisi ke. Contoh ayat tema, mutakhir ini kita sering dihidangkan dengan pelbagai masalah yang melibatkan alam sekitar. Kita bagi macam pengenalan sikit lah kan. Lepas tu kita adakan ayat rangsangan. Ayat rangsangan ni adalah untuk menyokong lah, macam untuk merangsang balik ayat yang first tadi. Kita bagi tahu lah sikit lagi pasal alam sekitar, orang ambil remeh perkara ni semua. Dan akhir sekali ayat arah. Ayat arah ni dia bergantung pada isi yang pertama dan juga dia adalah macam kalau kita nak cakap pasal faktor kan, perenggan pertama kita nanti kita nak cakap pasal faktor. Jadi kita akan cakap oleh itu terdapat faktor yang menyumbang kepada sekian-sekian-sekian. Jadi ayat arah ni dia bergantung pada isi pertama. Walaupun nanti dalam perenggan kita akan cakap pasal banyak benda, bukan sekadar faktor je. Okay, untuk perenggan isi pula ada 5 ayat. 5 ayat ni anggaran dia 50 patah perkataan bagi setiap isi. Kalau boleh jangan lebih supaya kita tak nak drag daripada 200 patah perkataan tu. Jadi untuk 5 ayat tu, ayat yang pertama adalah ayat isi. Ayat isi berdasarkan bahan rangsangan yang telah diberikan. Macam dia bagi grafik semua, apa isi yang kita boleh keluarkan. Katakanlah kita nak cakap pasal langkah. Jadi kita mulakan ayat isi dengan kita nyatakan langkah tersebut. Kemudian ayat huraian yang pertama, mengapa? Mengapa langkah, kalau kita cakap pasal langkah kan, mengapa langkah tu dia bagus, dia berkesan lah dalam menyelesaikan sesuatu benda tu kan. Lepas tu kalau ayat huraian yang kedua pula kita cakap bagaimana atau kesan. Macam mana kita nak buat langkah tersebut ataupun kalau kita tak tahu cara nak huraikan langkah tersebut, kita cakap pasal kesan. Macam daripada langkah tersebut kita dapat melihat berlakunya peningkatan dalam sekian-sekian-sekian dan sebagainya. Kemudian ayat contoh. Sebagai contohnya, katakanlah kita cakap pasal langkah dalam menjaga alam sekitar kan. Contoh dia adalah dengan membuang sampah dalam tong kita semula dan sebagainya. Kemudian ayat penegas. Ayat penegas ni dia ada perkataan yang macam kita nak start untuk ayat penegas ni. Iaitu antaranya sesungguhnya, tegasnya, ringkasnya. Tapi untuk ayat penegas ni jangan pula kita ulang balik ayat isi yang first tu. Sebab kalau macam saya dulu, saya pernah lah buat kesilapan kan. Saya ambil balik ayat first tu, cuma saya tukar sikit je. Kalau kita nak tukar, tukarlah macam tukar sikit-sikit tu boleh lah. Tapi jangan bagi nampak obvious sangat sama dengan ayat isi kita. Ayat penegas ni macam kita nak tegaskan balik bahawa langkah ni dia betul-betul dapat membantulah dalam sesuatu perkara yang kita nak buat ni. Okay, jadi selesai untuk perenggan isi. Lagi satu untuk perenggan isi kita digalakkan untuk mulakan perenggan isi dengan penanda wacana. Sebagai contohnya, selain itu, seterusnya, di sampingnya dan sebagainya.
Untuk perenggan kesimpulan pula ataupun perenggan penutup, sama dengan perenggan pendahuluan, kita hanya perlukan 2 atau 3 ayat je. Dan anggaran perkataan adalah sebanyak 25 patah perkataan dan ayat tersebut adalah ayat kesimpulan, ayat cadangan dengan ayat harapan. Kesimpulan punya ayat kita mulakanlah dengan perkataan macam kesimpulannya, tuntasnya. Kita bagi tahu balik yang berdasarkan segala huraian kita di atas, jelaslah sekian sekian sekian. Macam contoh yang ada dekat modul BMA Plus Kala Biru ni, dia cakap kesimpulannya berdasarkan huraian di atas, jelaslah penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama-sama. Kemudian kita tambah, kita sokong balik ayat kesimpulan tu dengan ayat cadangan. Jadi kita bagi tahu lah semua pihak perlulah bekerjasama. Kita tambah peribahasa sikit bagai awal dengan tebing untuk memastikan masalah ini dapat diatasi agar masyarakat dapat hidup secara sihat. Secara tidak langsung dalam ayat yang saya baru baca tadi, dia gabung ayat cadangan dengan harapan daripada perkataan agar masyarakat dapat hidup secara sihat. Maknanya tu harapan dia terhadap masyarakat. Jadi dia bagi cadangan dan juga harapan. Jadi itulah secara amnya pecahan ayat bagi karangan bahagian A ni. Sekarang kita pergi pula dekat contoh bahan rangsangan. Selalunya dalam soalan bahagian A ni, dia bagi 3 tau. Dalam ni saya letak 3 contoh bahan rangsangan yang dia sama tapi tak serupa. Ni contoh dia. Yang pertama, poster. Poster ni kalau nak kenal, dia ada tajuk je. Lepas tu ada gambar kat belakang. Yang kedua, grafik. Grafik ni dia gambar ataupun jadual yang daripada benda tu kita boleh tahu. Macam contohnya kat sini, cartapai dia bagi tahu macam mana cara pelajar datang ke sekolah. Selalunya dia akan letak maklumat pasal barang yang dia nak jual. Okay, ni 3 contoh. Dia ada banyak lagi tapi saya letak 3 je. Ni pula contoh soalan saya ambil dalam buku Oh My Guru. Boleh buka muka surat 41 kalau nak tengok sama-sama. Sekarang kita pergi dekat panduan menjawab. Mula-mula bila kita dapat kertas soalan ni, kita kena baca soalan sebelum menjawab dan kita kena fahami kehendak soalan. Contohnya kat sini, dia cerita pendapat anda tentang karangan, tentang bahasa Melayu. Lepas dah fahami kehendak soalan apa semua, kita kena teliti bahan rangsangan yang diberi. Bila dah teliti, kita kena cari kata kunci dia pula. Kita kena baca dan fahami setiap satu bahan rangsangan yang diberi ni. Sebab benda ni boleh dikira kebat tau. Sebab tengok dia letak kat sini. Menganalisis. Kita kena pandai analisis bahan rangsangan yang diberi ni dan kita kena keluarkan kata kunci. Contohnya dekat bahan rangsangan yang pertama, pantun. Bila kita baca semua, kita jumpa bahagian mudah difahami dan dipelajari. Jadi kata kunci yang sesuai untuk bahan rangsangan yang pertama adalah keistimewaan. Bahan rangsangan yang kedua pula, perkataan dia adalah bertutur dan menulis dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul. Bila dia cakap macam ni, bila dah baca semua, kita boleh letak kata kunci langkah. Dan yang jadual yang pada bahan rangsangan yang ketiga ni pula, kenapa bahasa Melayu ni boleh jadi bahasa yang popular di Twitter? Kita kena cakap sebab dia. Kita pergi dekat teknik menjawab pula. Waktu nak menjawab, kita kena ingat tau, dia punya komponen utama, 1 perenggan pendahuluan, 3 perenggan isi dengan 1 perenggan penutup. Okay, kita pergi kat pendahuluan pula. Pendahuluan ni macam yang saya cakap tadi, dia boleh terdiri daripada 2 atau 3 ayat. Kalau 2 ayat tu dicampur ayat tema dengan ayat rangsangan. Yang paling penting, bila nak buat ayat ni, setiap ayat ni dia kena mempunyai hubungan. Tak boleh tau kalau ayat satu, ayat tema tu tak ada kaitan dengan ayat rangsangan. Lepas tu yang paling penting, ayat arah, ayat yang penghujung sekali ni. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu mempunyai keistimewaan yang tersendiri berbanding bahasa Melayu. Saya highlight dekat bahagian keistimewaan sebab waktu nak buat perenggan isi yang pertama, saya pilih ikut bahan rangsangan yang pertama iaitu pantun. Pantun tadi tu kan cerita pasal keistimewaan.
Jadi bila nak buat bahagian isi keistimewaan, ayat arah tu pun kena guna perkataan keistimewaan juga. Kalau misal kata kita nak tukar, kita nak mulakan perenggan isi tu dengan kata kunci langkah, ayat arah tu pun kita kena letak perkataan langkah. Kalau kita tak letak sama dengan perenggan isi satu, boleh kira salah. Okey, jadi sekarang ni kita tengok contoh isi pula. Kalau dalam perenggan, dalam karangan bahagian A ni, saya suka contoh isi. Sebab sebenarnya kita huraikan tu, kita macam ada kebebasan untuk hurai. Tapi berpandukan 5 ayat tu lah kan. Kalau kita tengok kat sini, kan tadi perenggan pendahuluan kita cakap pasal keistimewaan bahasa Melayu. Jadi contoh isi yang pertama yang mengikuti pendahuluan tu mesti cakap pasal keistimewaan. Kalau kita cakap pasal langkah, cakaplah langkah. Tapi sekarang ni kita cakap pasal keistimewaan. Jadi kita boleh start dengan antara keistimewaan bahasa Melayu termasuklah mudah difahami dan dipelajari. Ini adalah kata kunci yang berdasarkan bahan rangsangan yang kita dapat tadi. Hal ini demikian kerana terdapat beberapa perkataan yang memiliki sebutan atau ejaan yang sama dengan bahasa lain. Kita dapat tengok ni adalah huraian kenapa bahasa Melayu dia mudah untuk difahami. Jadi seterusnya kita cakap pasal ini dapat dilihat apabila bahasa Melayu wujud sebagai salah satu subjek bahasa antarabangsa di beberapa buah institut pengajian tinggi. Misalnya, Canada University of International Studies yang mempunyai hampir 140 penuntut bahasa Melayu setiap tahun. Kesannya, lebih ramai penuntut bahasa Melayu yang bukan terdiri daripada orang Melayu dapat dilahirkan. Jadi kita tengok ada berapa ayat ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kesannya yang Iman letak dekat sini adalah sebagai ayat penegas juga. Sebab kita dapat tegaskan yang bahawa bahasa Melayu ni dia istimewa sehingga lebih ramai penuntut bahasa Melayu yang bukan terdiri daripada orang Melayu dapat kita lahirkan. Sebenarnya isi ni memanglah dekat bahan rangsangan tu dia hanya cakap pasal keistimewaan bahasa Melayu mudah difahami dan dipelajari. Tapi yang ni berdasarkan pembacaan yang kita pernah lakukan sebelum ni. Macam dalam buku teks ada cakap pasal yang bahasa Melayu ni bukan orang Melayu pun ada belajar. Jadi kita boleh gunakan pengetahuan kita untuk binalah perenggan isi ni. Jadi kalau macam dalam karangan ni, tak silap saya, tak pasti betul ke tak. Kalau boleh selitkan sekurang-kurangnya 3 kot. 3 kot. Perenggan pula dah. 3 peribahasa. Jadi paling cikai lah, peribahasa yang paling cikai pun buatlah sudah terang lagi bersuluh. Kita dapat melahirkan lebih ramai penuntut bahasa Melayu yang bukan terdiri daripada orang Melayu. Macam itulah. Kalau macam kita dah blank tak tahu nak kaitkan dengan apa-apa peribahasa, kita masukkan yang sudah terang lagi bersuluh dan peribahasa-peribahasa yang common. Kalau korang rujuk dekat modul biru yang BMA Plus yang sekolah bagi tu, dekat muka surat last tu kan ada peribahasa-peribahasa semua tu kan. Tu sebenarnya adalah peribahasa yang common kita akan guna. Macam peribahasa pasal kerjasama, pasal ilmu, pasal kita dapat bergaul di tempat lain semua. Jadi saya cadangkan dan saya galakkan anda semua untuk bacalah peribahasa tu. Best baca peribahasa ni. Akhir sekali adalah penutup. Penutup ni dia boleh macam pendahuluan juga. Kena ada 2 ataupun 3 ayat. Kalau 2 ayat tu kita sekalikan cadangan dengan harapan. Macam kat sini saya sekalikan cadangan dengan harapan. Dia punya permulaan dia tu dekat bahagian untuk. Start daripada untuk tu, lepas tu dah kira harapan dah. Okay, ni pula adalah contoh jawapan saya dengan Aisyah Hana. Ni jawapan pertama. Saya baca satu contoh je, saya pilih contoh Aisyah Hana lah. Ni dia punya karangan. Perenggan pendahuluan dia, Darsawarsa ini. Darsawarsa ni maksud dia tak silap saya 10 tahun kebelakangan ini. Ni pun dah boleh dikira sebagai perkataan dengan kosakata yang tinggi. Darsawarsa ini, penggunaan bahasa Melayu semakin mendapat tempat dalam kalangan rakyat Malaysia. Sehubungan dengan itu, terdapat pelbagai faktor yang mendorong kepada pembelajaran bahasa Melayu. Selain daripada keistimewaan, kita boleh pilih kata kunci yang sesuai. Macam dalam kes ni, Shana gantikan perkataan keistimewaan tu dengan faktor. Ni perenggan isi yang pertama. Faktor pertama yang mendorong kita agar mempelajari bahasa Melayu ialah bahasa Melayu mudah difahami dan dipelajari.
Setiap sebutan bagi perkataan dalam bahasa Melayu diwakili oleh ejaannya. Kesannya, bahasa Melayu lebih mudah dipelajari berbanding bahasa lain. Misalnya, sebutan dalam bahasa Inggeris tidak diwakili secara bulat-bulat oleh ejaannya. Sahihlah, tiada alasan untuk rakyat Malaysia dalam mempelajari bahasa Melayu. Perenggan yang kedua, bercerita pasal peranan. Seterusnya, masyarakat perlulah memainkan peranan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Masyarakat boleh dididik dari kecil kerana meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Implikasinya, bahasa Melayu tidak akan dilupakan. Sebagai contohnya, masyarakat bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu. Ringkasnya, kesedaran awal masyarakat memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Perenggan isi yang terakhir, sebab kenapa bahasa Melayu tu popular dekat Twitter. Ni Shana punya isi. Penggunaan bahasa Melayu juga semakin popular di media sosial seperti Twitter. Bahasa Melayu meneruki tangga keempat sekaligus menunjukkan peningkatan. Impaknya kita dapat memperkenalkan bahasa Melayu dengan lebih meluas. Misalnya kita dapat menarik perhatian orang asing dalam mempelajari bahasa Melayu. Jelaslah bahawa bahasa Melayu mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bahasa lain. Ni perenggan penutup. Tuntasnya kita dapat lihat bahawa bahasa Melayu mempunyai pelbagai keistimewaan yang tersendiri. Dengan itu diharapkan semua pihak memainkan peranan dalam memartabatkan bahasa Melayu agar tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Kan tadi dah cerita karangan bahagian ini dia boleh dibahagikan kepada dua, berformat dan tak berformat. Ni contoh karangan berformat, email, dan seterusnya ni adalah contoh resume. Ini pula adalah nota. Bila kita nak buat karangan bahagian ini, kita kena elakkan penggunaan istilah hal ini kerana ataupun perkara yang sewaktu dengannya. Macam tak boleh dalam satu perenggan isi kita letak hal ini kerana. Lepas tu perenggan isi yang kedua kita letak lagi benda tu sebab dia boleh jadi berulang. Contohnya kita tengok karangan yang pertama ni, dia ulang hal ini kerana, lepas tu dia ulang lagi. Hal ini kerana, sepatutnya tak digalakkan untuk ulang banyak kali tau. Yang kedua, macam yang Shana cakap tadi, kita kena selitkan sekurang-kurangnya 3 ungkapan menarik. Ungkapan menarik ni, skop dia luas tau. Selain daripada peribahasa, kita boleh ambil kata-kata hikmat. Tapi nak senang ambil lah peribahasa sebab kita boleh jumpa peribahasa tu hari-hari. Silap-silap buku pun boleh jumpa kan. Ni contoh 3 peribahasa yang pada saya senang kalau kita nak gunakan dalam karangan selain daripada sudah terang lagi bersuluh. Sambil menyelam minum air ni maksudnya secara ringkasnya dia macam satu benda yang kita buat tapi dalam masa yang sama kita boleh dapat 2 faedah daripada benda tu. Yang kedua ni, ba'au dengan tebing ni, maksud dia bekerjasama. Selalunya boleh dah letak dekat bahagian perenggan penutup ayat cadangan campur harapan. Dan lagi satu peringatan, bila nak guna peribahasa ni, jangan terus mulakan dengan perkataan bab kata pepatah tau. Sebab benda tu boleh dikira salah. Contohnya macam kita perlulah bekerjasama. Bekerjasama tu kita kena terus letak ba'au dengan tebing. Tak boleh titik lepas tu ba'au dengan tebing. Sebab benda tu dah boleh dikira salah. Dan akhir sekali, kita boleh juga selitkan perkataan dengan kosakata yang tinggi. Tapi kalau tak tahu dia punya fungsi penggunaan tu, tak payahlah letak sebab bila kita salah letak daripada markah kita elok-elok boleh lawa, tapi bila kita saja letak perkataan yang kita tak tahu tu, secara tak langsung boleh rosakkan markah kita juga. Nasihat saya kalau dah betul-betul nak kuasai, dah betul-betul boleh kuasai penggunaan ayat yang ada kosakata tinggi tu, baru kita boleh letak. Contohnya macam dasawarsa tadi. Dasawarsa tadi tu maksud dia 10 tahun kebelakangan ini. Jadi kita boleh letak benda tu di bahagian permulaan ayat nak gantikan perkataan sejak kebelakangan ini ataupun mutakhir ini. Nampak dah lagi sedap kan? Okay. Sekarang saya nak sentuh pula pasal cara nak kira patah perkataan dalam karangan. Sebab bahagian ini
penting untuk kita kira patah perkataan dia tau. Dah cakap tadi, panjang dia mesti antara 150 hingga 200. Cikgu dia akan kira betul-betul sampai 200. Katakanlah 200 tu kat pertengahan perkataan yang 201 tu cikgu dah akan terus potong dan tak baca. Katakanlah perkataan yang 200 tu dah dekat perkataan kesimpulannya dan kita tak sempat nak habiskan kesimpulannya. Jadi bahayalah. Jadi kalau boleh, memang boleh pun kita bagi 200 lah. Yang lebih tau. Ni panduan nak kira patah perkataan. Kalau kata nama khas macam sekolah mendengar sains apa, itu kira 1. Peribahasa bagai au dengan tebing, itu pun kira 1. Dan penanda wacana, contohnya macam selain itu kita kira 2 tau. Okay, tu je. Rasanya setakat tu je lah pengenalan untuk bahagian A kita. Jadi untuk karangan bahagian A ni saya cadangkan lah, bukan cadangkan, saya harap semua dapat skor sebab dia lebih mudah berbanding dengan karangan bahagian B. Kalau tengok karangan bahagian A, ayat dia simple-simple je dan kita sebenarnya boleh kuasai karangan bahagian A ni asalkan bila kita dapat bahan rangsangan tu, kita betul-betul tahu apa yang boleh diolah daripada bahan rangsangannya. Dan apa yang lebih mudahnya format untuk karangan bahagian A ni adalah untuk bahan rangsangan tu dia bebas kepada pemahaman kita. Macam tadi Iman olah keistimewaan, saya olah kepada faktor yang mendorong pembelajaran bahasa Melayu. Asalkan logik lah kan. Jadi semua boleh rujuk dekat modul BMA Plus ni yang colour biru ni sebab sangat-sangat membantu dalam buat karangan bahagian A. Jadi sekian tu je daripada saya dan Iman.